Saya akan menerangkan mengenai laporan hikmat masyarakat, yaitu bertema Program Hikmat Masyarakat. Nama projek ialah Projek Siswa Murni. Tarikh ialah 22 Oktober 2021, tempat Kampung Nalapak Ranau Sabah. Guru penasihat ialah Cik Umaira, ahli kumpulan projek, pengarah ialah Rode, timbalan Nurul Ain, setiausaha Ismahani, bendahari Marcella, timbalan bendahari ialah Lili. Manakala EJK Jabatan Kuasa, EJK Aktiviti ialah Anita, EJK Keselamatan Elviana, EJK Pengangkutan Agnes, EJK Peralatan Giovanni, EJK Kebersihan Clarence, EJK Urus Setia Marlija, dan EJK Publicity ialah Angeline. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain binti Syahadan. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif program. Objektif program ini adalah untuk menyempurnakan tugas hikmat masyarakat kami, MPU 2412. Okey, yang pertama adalah memupuk sikap nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat dan pelajar, serta nilai bekerjasama, hormat menghormati, saling menghargai, serta tolong-menolong antara satu sama lain. Selain itu, objektif program ini juga adalah untuk menerapkan nilai kasih sayang dan mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum, tidak kira berbeda agama atau bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Umaira. Sekarang saya akan pergi kepada perancangan. Perancangan yang kami buat untuk menjayakan program ini adalah dilakukan pada awal bulan Agustus 2021 melalui aplikasi WhatsApp Group. Tujuan perancangan awal yang kami lakukan ini supaya program kami akan dapat berjalan dengan lancar. Pemilihan siswa murni dicadangkan oleh ahli kumpulan berdasarkan aktiviti yang telah dinyatakan, yaitu bertemakan khidmat masyarakat. Di samping itu, ide ini tercetus bagi memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam kalangan siswa masyarakat sekeliling yang terlibat. Dan kami telah memilih beberapa aktiviti, yang yaitu aktiviti menanam bunga, berzumba, membersihkan kawasan rumah jiran, memotong rumput, dan gitar semula. Bukan itu sahaja, aktiviti ini akan dapat menggambarkan rasa peduli dalam hubungan kejiranan. Tanpa kita sadari, masyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengabaikan hubungan kejiranan. Sebab kenapa? Sebab orang menganggap ini adalah perkara biasa sahaja. Manakala zaman ini yang kita pula mereka sangat menghargai hubungan kejiranan. Jadi oleh itu kami bercadang untuk menghidupkan kembali semangat kejiranan melalui aktiviti masyarakat. Walau bagaimanapun, aktiviti ini tidak dapat dijalankan secara berkumpulan kerana keadaan pandemik pada ketika ini. Tambahan pula, terdapat beberapa ahli kumpulan yang sedang berada di kediaman masing-masing. Oleh itu, kami bercadang untuk melaksanakan aktiviti ini secara berasingan dengan menggunakan kaedah merekam diri semasa menjalankan aktiviti bersama ahli keluarga dan jiran tetangga. Beberapa mesyarat telah diadakan melalui aplikasi Google Meet dan WhatsApp Group untuk menyelaraskan projek ini. Setiap keputusan mesyarat telah diminitkan. Sila rujuk laporan 1. Anggaran pada pendapatan dan perbelanjaan dibuat dengan teliti agar program tidak kekurangan kos. Jumlah pendapatan dan belanja adalah seperti berikut. Saya Marcella Leo. Bagi laporan belanjawan program siswa murni kami, jumlah pendapatan yang kami perolehi ialah sebanyak Rm205. Ia diperolehi daripada pihak kolej dan pungutan daripada peserta. Manakala jumlah kos perbelanjaan yaitu wang keluar sepanjang program berlangsung ialah sebanyak Rm189.98. Pada 22 Oktober 2021, seramai 15 orang kami berkumpul di tempat yang telah kami tetapkan, yaitu Padang Kampung Nalapak Ranau, sambil menunggu peserta yang lain. Program kami dimulai dengan bacaan doa. Pengurusi kami yaitu Rode Baru memberi taklimat sebelum aktiviti dijalankan. Aktiviti pertama kami ialah Zumba dengan 3 lagu. Setelah Zumba kami mengambil sarapan pagi. Aktiviti kedua kami ialah membersihkan kawasan dan memotong rumput. Diikuti dengan aktiviti gitar semula dan akhir sekali aktiviti menanam bunga. Kami sempat beramah mesra dengan peserta sebelum aktiviti penutupan. Kami merasa sangat besar hati kerana dapat bekerja sama dengan masyarakat, yaitu jiran tetangga yang sudi menjayakan projek ini. Akhir sekali kami menjamu selera bersama dan menyampaikan sijil penghargaan kepada peserta.
Hai, nama saya Elvena John. Saya memegang jawatan kuasa sebagai EJK Keselamatan. Bagi bahagian refleksi, setiap ahli kumpulan membuat refleksi mengenai kejayaan proyek ini dari awal sehingga akhir proyek ini dijalankan. Kami juga memberikan cadangan berdasarkan diri masing-masing untuk penambahbaikan pelaksanaan proyek ini pada masa akan datang, yaitu dalam proyek khidmat masyarakat. Semua ahli kumpulan telah membuat catatan refleksi masing-masing. Komen dan cadangan adalah ia dianggap berjaya karena kumpulan kami telah mendapat sambutan dan kerjasama yang baik daripada masyarakat. Kesimpulannya, kami juga mendapat kebaikan daripada program ini, yaitu kami dapat mengetahui cara yang betul untuk membuat kertas kerja dan kami memahami peraturan dan cara mengendalikan mesyuarat dengan ahli kumpulan. Terakhir, kami dapat memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan kami. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki, yaitu kesuntukan masa yang terhad, berhati-hati ketika menuturkan perkataan yang menyinggung perasaan sesama sendiri, dan peruntukan keuangan yang mencukupi. Cadangan. Antara cadangan yang dapat kami berikan ialah kerjasama utama dalam program ini adalah dapat memupuk semangat kerjasama antara semua pihak. Hal ini karena program ini mendapat sokongan yang memuaskan daripada pihak college, guru penasihat, dan semua masyarakat sehingga mendorong kami sekumpulan dalam merealisasikan program ini. Kami mencadangkan program hikmat masyarakat ini dapat diteruskan dengan membuat organisasi kekal agar dapat menjalankan program seperti ini secara konsisten. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Umaira. Nama saya Nur Farina binti Mirajul. Saya akan membentangkan penghargaan bagi projek hikmat masyarakat yang telah kami jayakan sekumpulan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap program yang dijalankan perlulah ada penghargaan. Oleh yang demikian, pihak kami ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Wan Syahbani, Wan Isha, iaitu Ketua Eksekutif Kolej Romantika Keningau Sabah, pensyarah program hikmat masyarakat iaitu Cik Umairah, pengurusi program iaitu Puan Rode Baru serta ahli kumpulan kerana memberi sokongan untuk menjayakan projek ini. Akhir kata, pihak kami mengharapkan projek hikmat masyarakat pada masa depan benar-benar memberikan sumbangan kepada masyarakat. Pihak kami juga berasa sungguh gembira kerana telah menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya Anita Rani Rumin, saya akan membentangkan bagian lampiran 1, yaitu minit mesyuarat kali pertama, di mana setiap ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 15 ahli kumpulan telah membuat perbincangan melalui grup WhatsApp pada 13 Ogos jam 8 pagi pada hari Jumaat. Dan setiap ahli kumpulan kami telah hadir melalui grup WhatsApp untuk membuat perbincangan. Yang perbincangan aktiviti itu dilaksanakan, setiap ahli kumpulan kami majoriti bersetuju dan menyokong untuk membuat aktiviti yang telah dipilih, seperti aktiviti menanam bunga, aktiviti membersihkan kawasan halaman rumah, aktiviti kita semula. Nama saya Jivani. Saya ingin bentangkan tentang minit mesyuarat kali kedua, yaitu bertempat di aplikasi WhatsApp dan ia pada tarikh 16 Ogos 2001, yaitu pada hari Isnin. Masa dia ialah pada 11 malam. Pada mesyuarat ini, semua ahli hadir. Agenda yang pertama ialah kami membincangkan tentang pelantikan jawatan kuasa dan memilih ketua, iaitu pengarah program, dan diikuti dengan jawatan seterusnya. Semua ahli kumpulan melibatkan diri untuk membuat pelantikan masing-masing dan hasil yang diperoleh adalah seperti berikut. Pengarah program ialah Rode Baru, timbalan pengarah ialah Nurul Ain binti Syadan, setiausaha ialah Ismahani binti Irdiani binti Azman, bendahari ialah Marcelo Leo, timbalan bendahari ialah Lily Enriquez Ronald, dan EJK Activity ialah Anita Rani Dumin dan Stephanie Paulus. EJK Keselamatan ialah Elviana John dan Janet Pang. EJK Pengangkutan ialah Alnes Daniel. EJK Peralatan Jivani binti Jinivistes dan Nur Fahrina binti Mirajul. EJK Kebersihan ialah Clarence Juhuat dan EJK Urus Setia Marlija binti Ali Jamin. EJK Publicity ialah Angeline Jim. Seterusnya, kami membincangkan tentang pembahagian tugasan untuk menyelesaikan kertas cadangan khidmat masyarakat pada minggu ini. Selain itu, ia juga berlaku tentang persetujuan tentang pelantikan ahli jawatan kuasa yang dipilih dan persetujuan tugasan yang diberikan.
Akhir sekali, perbincangan ini diakhiri dengan ucapan terima kasih daripada pengerusi, yaitu Rode Baru dan perbincangan ditamatkan. Nama saya Ismahani Rina Azman dan saya akan menerangkan berkaitan minit mesyuarat kali ketiga. Mesyuarat ini dijalankan melalui aplikasi Google Meet dan bertarik pada 7 September 2021, hari Selasa pada jam 9 malam. Dalam mesyuarat kali ini, semua ahli kumpulan kami telah berjaya untuk melibatkan diri. Pertama sekali, pengerusi memberikan ucapan dan salam kepada rakan-rakan sebelum memulakan perbincangan. Seterusnya, semua ahli kumpulan mengemukakan perkara-perkara penting yang ingin dibincangkan pada mesyuarat seterusnya bersama pensyarah program. Terdapat 5 perkara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat kali ini, yaitu yang pertama, bila tarik aktiviti ini dijalankan, adakah sebarang perubahan untuk aktiviti Zumba? Yang ketiga, apakah bahan-bahan untuk aktiviti gitar semula? Yang keempat, adakah sebarang perubahan berkaitan dengan lokasi aktiviti? Dan yang terakhir, apakah jenis pemakaian sepanjang aktiviti khidmat masyarakat ini dijalankan? Akhir sekali, persetujuan tentang perkara-perkara yang dibincangkan sebelum bersurai. Mesyuarat ini telah ditangguhkan pada jam 9.40 malam. Mesyuarat kali keempat, di mana semua ahli hadir disertai dengan pensyarah program hikmat masyarakat, yaitu Miss Umaira. Agenda pertama, mesyuarat dimulakan dengan ucapan dan salam sejahtera kepada pengurusi kepada rakan-rakan. Agenda kedua pula, pengurusi memberi peluang untuk mengemukakan soalan kepada para ahli bersama dengan pensyarah. Poin kedua, semua ahli hadir dalam mesyuarat kali ini. Ketiga, terdapat beberapa perkara yang perlu dibincangkan bersama pensyarah. Pertama, bilakah tarik tetap aktiviti tersebut dijalankan? Kedua, adakah sebarang perubahan akan dilakukan berkaitan dengan aktiviti Zumba? Ketiga, adakah lokasi aktiviti dijalankan akan berubah ataupun di sebaliknya? Seterusnya, jenis pemakaian yang dipakai ketika aktiviti dijalankan. Agenda ketiga, persetujuan mengenai perkara yang ingin dibincangkan dalam mesyuarat seterusnya dan diambil ucapan terima kasih daripada Hai, nama saya Clarence Juhwa, SEM 5. Oke, di sini saya akan terangkan tentatif yang saya akan bentangkan. Oke, pada jam 7 pagi kami akan melakukan aktiviti kami berkumpul menunggu ketibaan peserta. Dan selepas itu sebelum memulakan aktiviti kami akan pengerusi akan berucap dulu. Oke, pada jam 8 kami akan melakukan aktiviti kami yang pertama. 8.50 kami akan melakukan aktiviti kami yang kedua. Jam 10 pagi kami akan melakukan aktiviti yang kami ketiga. Jam 11 kami akan melakukan aktiviti kami yang keempat. Oke, di sini kami akan pada jam 11.30 kami akan rehat, makan tengah hari bersama, dan selepas itu jam 12 kami ucapan penutupan dari pengurusi juga, dan 12.20 kami akan bersurai. Saya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pengurusi. Dalam program ini, saya memastikan semua berjalan dengan baik dari perencanaan awal sehinggalah program berjaya dijalankan. Faedah yang saya dapat dari pelaksanaan proyek ini, kami dapat memupuk nilai-nilai moral seperti bekerjasama dan tolong-menolong tanpa mengira latar belakang dan agama. Kelemahan yang dikenal pasti dalam proyek ini ialah kesuntukan masa untuk melaksanakan proyek. Cadangan saya agar di masa akan datang, ada penambahbaikan dari segi tenaga dan hadiah yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang menyertai program, dan persediaan dari segi keuangan haruslah dirancang awal supaya tidak ada kekurangan dari segi persediaan seperti makanan. Harapan saya di masa yang akan datang supaya aktiviti khidmat masyarakat dapat diteruskan, karena melalui aktiviti ini, masyarakat di sekeliling memupuk nilai-nilai moral seperti tolong-menolong dan bekerjasama walau di mana mereka berada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain binti Syahadan. Hari ini saya akan kemukakan tentang borang refleksi. Yang pertama adalah peranan dan tanggung jawab saya. Peranan saya dalam program ini adalah merangkap sebagai timbalan pengurusi dalam program hikmat masyarakat. Tanggung jawab saya adalah membantu pengurusi menjalankan aktiviti dengan berpandukan tentatif kami lah. Seterusnya adalah faedah yang diperolehi dalam pelaksanaan program. Okey, pada akhir program ini, saya berharap agar
Program Hikmat Masyarakat ini akan berkembang kepada semua individu, terutama sekali kepada kalangan remaja. Seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan yang saya dapat kesan dalam program ini adalah kami tidak dapat melaksanakan aktiviti bersama-sama akibat pandemik pada masa kini. Akhir sekali, cadangan saya agar program Hikmat Masyarakat ini di masa akan datang bergotong royong bukan sahaja dilakukan di kawasan sekolah tapi di kawasan kejiranan kerana dapat membantu mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama tidak mengira agama, bangsa ataupun budaya. Peranan dan tanggung jawab saya adalah sebagai setiausaha. Faedah yang saya peroleh adalah mendidik saya untuk bersikap lebih rajin, memupuk nilai kerjasama, dan mengeratkan hubungan silaturahim. Kelemahan yang saya dapat lihat pula adalah kekurangan dari segi masa ketika menjalankan aktiviti ini. Cadangan saya pula adalah untuk membuat perancangan lebih awal jika ingin mengadakan program khidmat masyarakat. Kedua, mewajibkan aktiviti ini kepada semua pelajar, dan yang terakhir, memanjangkan tempo masa yang diberikan. Akhir sekali, harapan saya adalah agar pelajar lebih bersedia untuk menjalankan program khidmat masyarakat pada masa akan datang, dan yang terakhir, agar semua masyarakat tidak kira umur, bangsa, budaya, dan agama untuk bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan proyek selama program siswa murni berlangsung, antara faedah yang saya telah perolehi ialah saya dapat belajar mengenai tanggung jawab sebagai ahli jawatan kuasa, yaitu bendahari, di mana saya hendaklah bersikap jujur. Kelemahan dan kekurangan yang dikenal pasti ialah saya telah mendapati dari mula program sehinggalah program tamat ialah penglibatan masyarakat kurang memuaskan. Selama program berlangsung, hanya terdapat beberapa orang sahaja yang datang melibatkan diri dalam program tersebut. Hal ini kerana mereka belum sadar bahwa pentingnya dan baiknya program seperti ini dilakukan. Peranan tanggung jawab saya dalam proyek ini adalah sebagai timbalan bendahari. Faedah yang diperoleh daripada pelaksanaan proyek ini adalah kami dapat mempelajari pentingnya sifat tolong-menolong dan kerjasama tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, kelemahan ataupun kekurangan yang dikenal pasti adalah para peserta dan ahli jawatan kuasa tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melaksanakan proyek ini. Cadangan saya adalah agar mendapat sumbangan yang banyak daripada pihak luar bagi menambah modal dan dalam menyediakan makanan dan hadiah bagi aktiviti yang akan dilaksanakan agar semua masyarakat lebih bersemangat dalam melakukan kerja amal sambil berseronok bersama. Harapan saya adalah lebih ramai lagi belia atau remaja dalam negara ini yang mempunyai kesadaran dalam melaksanakan program hikmat masyarakat bagi membantu masyarakat tanpa mengira warna kulit, latar belakang ataupun pangkat masyarakat yang lain. Dan terima kasih. Seterusnya, saya Anita Rani Duming. Saya akan membentangkan bagian refleksi individu di mana peranaan saya dalam program khidmat masyarakat ini ialah sebagai EJK activity, di mana setiap activity yang dipilih adalah mengikut persetujuan daripada ahli kumpulan. Aktiviti yang dilaksanakan mestilah bersesuaian bagi menjayakan program ini berjalan dengan lancar. Oleh itu, sebelum memulakan aktiviti, kami akan memulakan aktiviti tarian jumba terlebih dahulu dan memulakan aktiviti seperti membersihkan kawasan halaman rumah, aktiviti kita semula, dan aktiviti menanam bunga. Seterusnya, faedah yang saya perolehi melalui program yang dijalankan ialah saya dapat menanamkan sikap tolong-menolong dalam sesuatu kerja. Misalnya, melalui program yang kami rancangkan, saya dapat bekerja sama dengan ahli kumpulan, walaupun pelaksanaan aktiviti yang kami jalankan adalah berasingan. Kelemahan yang saya dapati semasa menjalankan aktiviti ini ialah saya dan ahli kumpulan lain tidak dapat menjalankan aktiviti ini secara bersama disebabkan kawalan rentas daerah masih diperketatkan oleh pihak kerajaan. Cadangan saya melalui program khidmat masyarakat ini ialah program khidmat masyarakat ini perlu didedahkan kepada generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti seperti membersihkan kawasan perumahan sangat penting dan bermanfaat kepada anak muda.
Saya sebagai EJK Activity haruslah berperanan untuk memastikan aktiviti tersebut akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kami rancang. Terusnya, apa faedah yang saya telah perolehi? Betapa pentingnya kerjasama dalam melaksanakan sesuatu program. Saya juga telah menyadari akan pentingnya pengurusan masa dengan baik dan seterusnya sikap menepati masa. Untuk kelemahan dan kekurangan pula, aktiviti yang telah kami lakukan tidak dapat disiapkan seperti apa yang dirancang. Kenapa? Sebab tempat kami membuat aktiviti tersebut adalah panas dan dengan itu kami tidak dapat terus melakukan aktiviti tersebut semasa cuaca panas. Hal ini juga disebabkan kami tidak memulakan aktiviti tersebut mengikut masa yang kami tetapkan. Bukan itu sahaja, telepon yang kami gunakan sebagai alat perekam tidak mempunyai ruang yang banyak sehingga ada rekaman yang terhenti sendiri tanpa disadari dan itu telah menyebabkan ada aktiviti ataupun ada pergerakan yang tidak ada di dalam rekaman. Cadangan aktiviti kita semula sepatutnya kami buat terlebih dahulu. Bahan yang telah kita semula itu dapat dikeringkan di bawah matahari dan membolehkan ia akan dapat kering ikut masa. Selain itu, seharusnya menggunakan telepon yang mempunyai ruang yang banyak untuk mengelakkan rekaman tidak akan terhenti. Harapan saya adalah aktiviti yang telah kami lakukan ini akan dapat lebih mengeratkan lagi hubungan antara Untuk bahagian refleksi individu pula, dalam peranan tanggung jawab saya ialah peranan saya dalam program khidmat masyarakat ini ialah sebagai EJK keselamatan. Saya bertanggung jawab untuk memastikan peralatan yang digunakan semasa melakukan program ini adalah selamat digunakan dan tidak membahayakan ahli kumpulan. Yang kedua, faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan proyek. Pada akhir proyek, faedah yang dapat diperolehi daripada pelaksanaan proyek ialah dapat meluangkan masa dengan aktiviti yang bermanfaat. Yang ketiga, kelemahan atau kekurangan yang dikenal pasti. Kelemahan atau kekurangan yang dapat saya kenal pasti ialah kurang ahli dalam menjalankan program ini disebabkan ahli kumpulan berada di tempat kediaman masing-masing. Yang keempat, cadangan. Cadangan saya ialah diharapkan pada masa yang akan datang, kami dapat melakukan program ini dengan lebih banyak penyertaan lagi. Yang terakhir, harapan. Harapan saya ialah agar program seperti ini tidak dilupakan oleh masyarakat. Orang refleksi. Antara peranan tanggung jawab saya ialah sebagai EJK keselamatan. Tanggung jawab saya ialah memastikan tempat aktiviti yang kami jalankan selamat untuk dijalankan aktiviti, serta saya juga memastikan semua peralatan yang digunakan adalah sesuai dan menyediakan peralatan-peralatan keselamatan untuk mengelakkan sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku. Antara faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan proyek kami ini ialah dapat menghargai kehidupan, yaitu dari segi orang sekeliling dengan cara kita membantu mereka dengan menjalankan aktiviti seperti ini. Selain itu, program ini juga mengajar saya untuk memahami arti menghormati sesama manusia, yaitu menghormati cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli kumpulan ketika berbincang. Antara kelemahan dan kekurangan yang dapat dikenal pasti ialah ahli kumpulan tidak dapat menjalankan aktiviti bersama-sama karena pandemi COVID-19 dan menyebabkan semua ahli untuk menjalankan aktiviti ini di tempat masing-masing. Cadangan saya ialah berharap agar program khidmat masyarakat ini dapat diteruskan agar dapat memupuk perasaan bertanggung jawab, bekerja sama dan saling bantu-membantu tanpa mengira bangsa, agama, dan kaum. Harapan saya agar program ini tetap dijalankan agar dapat membuka mata semua orang untuk sentiasa menjaga kebersihan dan dapat memupuk sikap kerjasama antara semua masyarakat. Saya dalam program Hikmat Masyarakat ini adalah saya sebagai EJK pengangkutan. Seterusnya, faedah dari program ini adalah sebagai manusia perlulah menjaga alam sekitar. Mencintai alam sekitar adalah satu amalan yang perlu diterapkan oleh semua orang dan masyarakat sekeliling. Melalui amalan ini akan mewujudkan keharmonian dan keceriaan persekitaran. Kelemahan yang didapati dalam proyek Hikmat Masyarakat ini adalah kekurangan bahan, di mana saya tidak mempunyai bahan yang sepatutnya yang perlu ada dalam proyek tersebut. Cadangan saya adalah mempelbagaikan lagi aktiviti yang menarik serta bermanfaat kepada pelajar dan masyarakat. Contohnya aktiviti membersih longkang dan aktiviti 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Harapan saya adalah, saya berharap agar proyek Hikmat Masyarakat ini tidak dilupakan oleh pelajar maupun individu tertentu, di mana Hikmat Masyarakat ini adalah penting yang perlu diterapkan oleh setiap sekolah maupun individu tertentu. Saya Jivani SEM 5.
saya ingin bentangkan tentang program refleksi individu tentang proyek khidmat masyarakat. Tajuk proyek kami ialah program siswa murni. Peranan tanggung jawab saya dalam program ini adalah sebagai EJK peralatan. Faedah yang saya peroleh daripada pelaksanaan proyek ini ialah dapat memupuk sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek ini juga kami dapat mengenali rekan sekelas kami dengan lebih mendalam karena semasa proyek ini dilaksanakan, kami tidak hanya fokus dalam membuat kerja tetapi kami juga berbual antara satu sama lain. Kelemahan atau kekurangan yang dikenal pasti ketika menjalankan proyek ini ialah masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. Cadangan saya untuk proyek ini ialah kita haruslah membuat perancangan dengan awal supaya program tersebut akan berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan. Akhir sekali, harapan saya ialah agar program khidmat masyarakat ini dapat memberi kesadaran kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam khidmat masyarakat karena ianya akan membuatkan kita lebih menghargai kehidupan. Selain itu, saya juga berharap agar program ini dapat diteruskan supaya kita boleh membantu meringankan beban orang yang memerlukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Umaira. Nama saya Nur Fahrina binti Merajul daripada semester 5. Saya akan membentangkan tentang program refleksi individu program khidmat masyarakat. Antara peranan dan tanggung jawab saya dalam program ini adalah sebagai EJK peralatan dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap peralatan yang disediakan adalah lengkap. Faedah pula, antara faedah yang diperoleh melalui program yang kami jalankan adalah mendidik saya untuk memupuk sikap, kerajinan dan bekerjasama dalam kumpulan. Di samping itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Antara kelemahan pula yang dapat dikenal pasti dalam program khidmat masyarakat ini adalah program yang dijalankan adalah peruntukan masa kurang ketika menjalankan aktiviti khidmat masyarakat. Dan bagi cadangan saya pula agar setiap perancangan dilakukan dengan awal supaya tidak berlaku sebarang masalah yang berlaku dapat dielakkan terlebih dahulu. Harapan saya pula adalah agar semua pelajar ataupun remaja masa kini dan semua masyarakat dapat mengikuti program khidmat masyarakat seperti ini supaya negara kita dapat mengekalkan rakyat yang bekerjasama dan mementingkan kebersihan terhadap alam sekitar. Terima kasih. Oke, bagi borang refleksi pula, saya berperanan sebagai EJKT khidmat masyarakat. Oke, faedah yang saya dapat di sini dapat di dalam program ini saya dapat mendidik diri saya untuk bersikap rajin dan bertanggung jawab dan diberi amanah untuk menyiapkan kerja dan tidak akan mengabaikan alam sekitar. Oke, kelemahan adalah di dalam program ini adalah masa yang diberikan sangat kurang. Oke, di sini juga cadangan saya untuk membuatkan aktiviti ini hendaklah buat perbincangan terlebih awal dahulu sebelum membuat aktiviti tersebut. Oke, harapan saya adalah harap program ini dapat masyarakat semua, tidak kira umur, agama, ataupun budaya, boleh melakukan. Saya dalam melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat ini ialah EJK Urus Setia. Saya diberi tanggung jawab untuk mendaftarkan semua ahli yang terlibat. Faedah yang diperolehi ialah saya mendapati semua ahli dalam kumpulan melaksanakan aktiviti hingga selesai. Kelemahan yang dikenal pasti ialah kekurangan ahli dalam melaksanakan proyek khidmat masyarakat. Terusnya, cadangan ialah aktiviti khidmat masyarakat ini perlu diteruskan supaya anak muda atau generasi yang akan datang dapat mengambil alih tugas untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Harapan saya ialah program ini perlu diteruskan lebih meluas supaya semua orang dapat menyadari bahawa pentingnya kerjasama dalam melaksanakan khidmat masyarakat. Borang refleksi individu. Peranan tanggung jawab saya dalam program ini ialah sebagai EJK Publicity Program Khidmat Masyarakat. Faedah yang saya perolehi daripada pelaksanaan proyek ini ialah dapat memupuk sikap tolong-menolong dengan ahli kumpulan dan masyarakat serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Kelemahan atau kekurangan yang dapat dikenal pasti semasa menjalankan program ini ialah masa yang diberikan untuk menjalankan program khidmat masyarakat ini sangat pendek. Cadangan saya untuk program khidmat masyarakat ialah memanjangkan masa yang diberikan untuk melaksanakan program ini. Harapan saya ialah agar program seperti ini terus dijalankan supaya dapat mengekalkan masyarakat yang sentiasa bekerja sama dalam menjaga kebersihan alam sekitar.